Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih kembali bersama kami dalam Satuan Geografi UPSI. Dan selamat datang dalam segmen Apa Itu Geografi episod yang ke-7 bersama saya Azam Iman bin Abdul Razak dan juga partner saya. Hai, saya Mariam Nasha binti Mak Azam. Jangan lupa tonton kami berdua di YouTube Persatuan Geografi UPSI. Jadi hari ini saya ingin menceritakan sedikit tentang National Geography. Saya yakin semua di luar sana mesti mengenali apakah brand National Geography kan, yang selalu kita nampak dalam TV, cerita pasal binatang, cerita pasal bumi. Tapi hari ini saya nak share tentang 3 fakta yang menarik mengenai National Geography. Baik, fakta yang pertama adalah penumbuhannya. Sebenarnya National Geography ni bukanlah sebuah saluran TV ataupun majalah yang seperti mana kita selalu tengok sekarang. Dia merupakan sebuah pertubuhan yang ditubuhkan oleh sekumpulan ilmuwan, sekumpulan usahawan dan juga ahli kerajaan untuk mengkaji tentang bumi dan planet lah. Jadi mereka tubuhkan sebuah persatuan yang dinamakan sebagai National Geographic Society, maafkan saya. Okey, fakta yang kedua tentang logo dia. Kalau kita sebut tentang logo National Geography, mesti anda semua dah terbayang warna kuning kan? Sebab apa? Logo yang sekarang adalah amat simple, yang berbentuk 4 segi dan berwarna kuning. Tapi logo tu adalah logo yang baru. Sebenarnya logo lama dia orang lebih complicated sebenarnya. Logo dia orang yang lama sebenarnya warna kuning juga tapi berbentuk bulat. Jadi kenapa mereka ubah kan? Sebab ini daripada sumber National Geography, mereka mengatakan bahawa logo diubah untuk memudahkan identiti mereka mudah dikenali, dan juga warna kuning yang warna kuning frame petak tu diinspirasikan oleh sumber tenaga matahari. Baik, fakta yang ketiga adalah mengenai segmen-segmen National Geography. Saya yakin kita semua pernah tengok kan National Geography Wildlife dalam TV. Mungkin kita selalu tengok tentang binatang je kan. Kalau National Geography kita akan fikir binatang, bumi. Sebenarnya National Geography ni mempunyai pelbagai segmen yang kita boleh tonton, kita boleh kaji. Antaranya National Geography Disaster yang menceritakan tentang bencana alam, National Geography Pupil yang menceritakan tentang manusia, kehidupan manusia dan juga ekonomi, National Geography History yang menceritakan tentang sejarah. Yang mana siapa suka sejarah, sejarah tentang bumi ataupun negara, bolehlah tengok. Dan banyak-banyak lagi macam National Geography Science. Jadi National Geography ni bukan tertumpu kepada binatang dan juga bumi sahaja. Okey. Dan seterusnya, saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia, kita mesti paling suka satu segmen ni je, iaitu segmen National Geography Wildlife. Sebab apa? Kita ni orang Malaysia, kita memang suka tengok binatang kan. Jadi bila kita boleh tengok kat TV National Net Geo Wild, kita tak payah pergi zoo dah kan. Kita boleh tengok macam-macam binatang. Tapi ada satu fakta menarik, bukan satu lah, ada banyak fakta menarik mengenai segmen Net Geo Wild ni yang akan dirungkaikan oleh saudari Mariam. Okey, teruskan bersama kami, dengarkan apa celoteh yang Mariam nak beritahu. Silakan Mariam. Wah Azam, menarik kan fakta yang dikongsikan oleh Azam sebentar tadi. Jadi selama kita menonton ataupun melihat scene Net Geo Wild, pernah tak kita fikir di manakah lokasi sebenar rakaman haiwan-haiwan tersebut dan bagaimanakah mereka ataupun pengkaji menjejak haiwan itu? Pada kebiasaannya yang ditunjuk ataupun yang kita biasa tengok di paparan skrin rancangan Net Geo ini adalah ketika mereka memasang satu alat pengesan penjejak haiwan. Alat itu mestilah mempunyai ataupun menggunakan bantuan teknologi GPS atau kita kenali sebagai satelit. Para pengkaji kebiasaannya akan turun dengan cameraman untuk memburu haiwan yang dilekatkan alat pengesan itu. Mesti ada sebab tertentu ataupun rasionalnya mereka memasang alat pengesan itu pada haiwan. Kemungkinan haiwan yang dipasangkan alat pengesan itu sudah pun ataupun hampir pupus. Guys, tahu tak ada juga haiwan ataupun organisma memerlukan studio ataupun tempat khas untuk melakukan pengembaraan dalam Net Geo ini. Tempat itu mestilah mempunyai alat pengembaraan yang lengkap seperti green screen yang kita biasa tengok dalam filem ataupun drama. Ingat, artis je kena masuk studio, haiwan penat lah. Namun apakah kepentingan atau rasional mereka melakukan scene indoor tersebut?
Okey, yang pertama adalah sesuai untuk mengawal persekitaran. Sebagaimana contoh, haiwan yang ingin melakukan proses biologi mestilah memerlukan private part. Jadi, cuba kita bayangkan tengah organisma ataupun haiwan seperti katak ingin bertelur. Tiba-tiba ada helang datang sambar, dah tak jadi untuk bertelur. Lagi kita boleh induce kan proses mengawan haiwan. Contohnya nak shoot itu pada musim bukan musim mengawan. Kita tahu haiwan ada musim ataupun bulan yang boleh mereka mengawan. Jadi kita bolehlah mencipta momen haiwan ataupun organisma tersebut di samping kita mendapatkan scene yang baik daripada kita melakukan penggambaraan itu dalam indoor berbanding outdoor, sebab kita tahu susah ataupun sukar mendapatkan momen antara haiwan ataupun organisma yang ingin melakukan proses-proses tertentu. Kebiasaannya kita akan menggunakanlah alat penyemburan ataupun spray hormon pada haiwan jantan. Kebiasaannya tengoklah bergantung kepada haiwan supaya yang bertina ini lebih tertarik untuk mendekati event bukan pada musim mengawan. Apa yang kita belajar di sini, kita sebagai manusia perlu mengambil cakna tentang persekitaran kita dan mengambil tahu sesuatu proses organisma itu membiak ataupun hidup secara kendiri. Kalau tak rekod, siapa lagi nak rekod? Jadi macam mana kita nak ambil tahu? Tontonlah Nek Jiwan. Tiba. Okey dah. Sebelum tu jangan lupa subscribe, follow and share. Bye.